Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan pengajian kita dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran yang bermula dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu. Dan kita masih lagi dalam suratul Maidah. Dan ana suka untuk lanjutkan sedikit perbincangan kita pada ayat yang ketiga, kerana walaupun kita dah ambil hari itu, tapi kita ambil lagi sebab Allah Ta'ala kata uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum pada ayat pertama. Jadi kecuali binatang yang Tuhan haramkan ini, apa dia? Iaitulah yang Tuhan sebut dalam ayat ketiga dan kita dah baca juga, tapi kita ulang lagi. Iaitulah Allah Ta'ala kata hurrimat alaikumul maitah ay akluha, diharamkan ke atas kamu bangkai, yakni haram makan. Haram makan. Sebab apa? Bangkai ni, kalau kulit dia, bangkai ni apa dia? Binatang yang mati bukan dengan sembelihan yang syar'i. Maknanya dia binatang yang pada asalnya halal, lembu, kambing, ayam, itik, kebau. Tetapi disebabkan dia mati bukan dengan cara yang disembelih, dengan cara yang syar'i. Yang mana cara-cara mati itu akan diperincikan lepas ni. Yang tak sebut wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'. Yang mati tercekik, yang mati patah tengkok, yang mati kena tanduk, yang mati dimakan binatang buas yang tak sempat disembelih. Dah. Hak ni bangkai. Jadi bangkai ni tak boleh makan. Haram dia makan. Al-maitatu. Ya. Tetapi bangkai ni dia boleh diambil manfaat kulitnya. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tengok sahabat bawa bangkai kambing, bangkai syah, kambing biri-biri. Lalu Nabi kata, halla intafa'tum bi'ihabiha. Kenapa kamu tak ambil manfaat daripada kulitnya? Ni maknanya kulit bangkai binatang yang boleh dimakan. Kalau kita lapah, kita ambil kulit tu, kita samak dia, bukan sertu, samak. Samak ni maknanya kita basuh dengan benda-benda yang bersifat tajam, bukan tajam macam pisau, tajam beresid maknanya. Benda-benda yang beresid yang menanggalkan lemak-lemak dan kotoran kulit itu, maka ia menjadi suci dan boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Waddam, dan darah, ay al-masfuh, yang mengalir. Darah yang haram ini darah yang mengalir. Adapun darah yang membeku iaitulah al-kabid wa tahal, apa nama, limpa dengan hati, dengan hempedu, ini semua darah-darah yang beku. Ad-dam al-masfuh yang ini, sebab itu Nabi kata uhillat lana maitatani wa daman. فأما الميتتان فالجراد والسمك وأما الدمان فالكبد والطحال. Dihalalkan kepada kita dua mayat, dua bangkai. Pasal apa bangkai? Pasal dia tak disembelih. Apa dia? Iaitulah belalang dengan ikan. Belalang tak payah sembelih. Belalang kalau kita bagi dia mati macam tu, kita boleh makan. Ikan pun
sama, ikan tak payah sembelih. Ikan tak payah sembelih. Kan? Binatang laut ikan lah, sotong, udang, ketam, tak payah sembelih. Kan? Ikan paus sembelih, tak payah sembelih juga. Ikan jos sembelih, tak payah sembelih juga. Kan? Boleh makan. Sebab apa? Dia haiwan laut. Darah yang dihalalkan al-kabid wa tihal. Itulah limpa dengan kibdah, kabid. Hati. Kan? Ini dihalalkan makan daripada darah. Walaupun dia tempat berkumpulnya darah, tapi dia halalkan. Adapun darah yang mengalir ni mesti disembelih binatang itu sehingga keluar semua darahnya. Itu tujuan disembelih itu, bagi keluar darah. Walahmul khinzir, dan daging khinzir, daging babi. Dia kata haram makan. Dan babi adalah najis mughalladhah. Mughalladhah maknanya dia tidak suci. Kerana masa hidup dia pun dia dah najis. Babi masa hidup dia najis tak? Najis. Sebab sabda Nabi SAW, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marrat ihdahunna biturab. Sucinya bekas ayak seseorang kamu apabila dijilat oleh anjing ialah dia basuh dengan 7 kali basuhan, satunya dengan campuran tanah. Baik. Cerita pasal khinzir. Tapi ustaz bagi dalil anjing. Macam mana tu? Kerana dipahami daripada hadis Nabi SAW, kalau anjing pun dah begitu najisnya mughalladhah sampai kena basuh 7 kali basuhan, ayak lioknya kena basuh 7 kali basuhan, apatah lagi babi yang lebih kotor daripada anjing. Babi lagi kotor daripada anjing tak? Ya. Baik. Tapi awak Nabi tak sebut babi. Awak Nabi sebut anjing. Ialah pasal hak yang nak kena diberi hukum perhatian ialah anjing. Pasal anjing duk banyak di Madinah. Kan? Anjing duk banyak di Madinah dan anjing perlu kadang-kadang kita kena belah untuk tujuan tertentu. Manakala babi tidak ada keperluan untuk belah dan tidak ada di tanah Hijaz babi yang berkeliaran. Tetapi dipahami daripada ibarah nas bahawa babi tentulah lebih aula masuk dalam makna hadis ini, dalam mafhum hadis ini, kerana lebih kotor, lebih najis lagi. Jadi sebab itu anjing dengan babi dan apa yang lahir daripada keduanya atau cabang salah satu daripadanya tidak suci. Walaupun disamak kulitnya tak boleh. Dan ini telah datang fatwa sahabah radhiyallahu anhum. Fatwa sahabah radhiyallahu anhum. Qaulus sahabi yang masyhur dan tidak diketahui ada yang mukhalif, yang menyelisihi pandangan tersebut. Maka di sisi mazhab Syafi'i, pandangan sahabat yang sebegini rupa adalah hujjah. Kalau satu orang sahabat bagi fatwa dan fatwanya itu diketahui umum dan tidak ada sahabat lain yang membantah dengan pandangan yang kedua atau ketiga, maka fatwa sahabat tadi adalah hujjah dalam perkara yang tidak ada padanya nas Quran, sunnah dan ijma'. Ini kena faham cara pendalilan, cara istidlal hukum. Jadi babi adalah najis. Dia kata walahmul khinzir. Tuhan tak sebut pun bahagian yang lain, daging sahaja. Kalau dah daging pun tak boleh makan. Sedangkan bahagian binatang yang menjadi tujuan untuk kita makan ni apa? Daging lah. Kan? Tujuan kita sembelih binatang nak ambil tulang saja ke? Nak ambil kulit saja ke? Nak ambil kuku saja ke? Nak ambil bulu saja ke? Tak.
tujuan utamanya ialah daging. Kalau hak yang the main course tu pun dah tak boleh, apatah lagi cabang-cabangnya. Tentulah lebih-lebih lagi tidak dibenarkan. Tengok cara kita nak faham Quran dan Sunnah. Kena faham betul-betul kaedah. Kan? Bila kita kata ikut Quran dan Sunnah, maknanya ikut Quran dengan Sunnah cara yang betul ya. Kalau kita nak kira Quran dan Sunnah, orang wahdatul wujud pun kata dia Quran Sunnah. Kan? Orang hak kata dia Tuhan dia, mereka pun kata mereka ada dalam Quran juga. Kan? Dalam Fususul Hikam Ibn Arabi. Ya? Semua dalil dia Quran Sunnah. Tapi dia faham cara dia. Takwil batini. Kan? Ahli kalam pun kata dia ikut Quran Sunnah. Tapi Quran Sunnah cara dia. Kan? Geng-geng, apa dia panggil, golongan, walaupun penamaan tu mungkin tak betul lah pasal nama mereka tu betul tapi mereka tu tak betul. Geng-geng yang disebut sebagai fiqh taisir, fiqh sunnah, ini dia kira ambil hak mudah. Kan? Dia kira ambil hak mudah. Kan? Kita tak boleh macam itu. Kita kena follow kepada pendalilan, istidlal, dalil dan istidlal. Kan? Supaya kita tidak mengambil agama ini dengan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita tengok geng-geng hak mendakwa, mengaji, fiqh, konon-konon mereka buh nama mereka, kita pun tak setuju lah. Nama mereka fiqh sunnah ni sebenar nama kitab Syekh Sabit. Mereka bukannya ikut dalil, mereka ikut yang mudah. Ya? Sebab itu kalau benda tu mereka rasa susah, walaupun dalil menyokong, mereka akan kata benda tu tak kuat, tak sahih mereka kata. Sebab itu bila kita dalam ahli sunnah wal jamaah dalam fiqh ni, dia ada disiplin yang ketat. Dia ada 4 aliran mazhab yang mesti dipilih mana satu kita nak ikut. Tak lari pada tu. Supaya orang tak mengambil agama ini mengikut hawa nafsu. Ya. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أي بأن ذبح على اسم غيره. Dan apa yang disembelih, yang disebut pada selain Allah dengannya, yang ditahlilkan untuk selain Allah dengannya, yakni disembelih itu bukan dengan atas nama Allah tapi atas nama makhluk, iaitu sembelihan yang disembelih sama ada ia disembelih dengan bukan nama Allah. Dia mungkin sembelih tu untuk makan, untuk apa, tapi dia sembelih bukan dengan nama Allah, dengan nama wali, dengan nama Nabi. Yang ini menjadi haram kerana dia disembelih dengan selain Allah. Demikian juga binatang yang disembelih memang tujuannya untuk taqarrub kepada makhluk, untuk dipuja makhluk dengannya, seperti sembelihan-sembelihan yang disembelih untuk jin atau wali, ya, taqarruban lil wali. Ini adalah haram dan ianya sembelihan yang syirik, dan orang yang melakukan perkara tersebut boleh terjebak ke dalam kesyirikan. Nas'alullah al-afiyah. Ada lagi orang buat ni? Ada. Kan? Masih ada orang yang pergi jumpa untuk bomo, untuk apa, tapi
Zaman lah Tok Bomoh, dia tak bernama Tok Bomoh lah, dia panggil Ustaz. Tok Bomoh tu dia panggil Ustaz. Kan? Ngajak tak apa tak, dia panggil Ustaz. Sebab apa? Pasal dia berubat jampi orang. Subhanallah. Ustaz dia tak jampi orang, dia ajak orang cara jampi. Kan? Pasal jampi ni dalam Islam. Dalam Islam, perubatan secara jampi ni dia adalah perubatan yang beriringan dengan perubatan fizikal. Dan dia adalah benda yang kita panggil perubatan kendiri. Perubatan kendiri. Ya. Contohlah, kita sakit kepala, kan? Lepas tu makan Panadol, makan tapi tak lega juga. Kita pegang kepala tu kan. Bismillah, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Bacalah. Kan? Buat rasa tangan lemah sambil sapu minyak ubat tu, bacalah bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Kan? Bacalah doa Nabi ajak. Itu maksud. Bukannya kita nak kena pergi cari orang mana pula. Kan? Main jampi. Tak perlu. Khilaful aula, kita dah belajar dah. Jampi ni kalau dengan doa hak Nabi ajak pun, kalau kita minta orang lain jampi, maka dia adalah khilaful aula, menyelisihi yang afdal. Kita dah syarah lah dalam kitab Tauhid dulu. Ya. Jumpalah. Apatah lagi kalau dah bomoh itu nyata kemungkarannya. Dengan meminta bahan-bahan yang pelik-pelik, suruh buat perkara-perkara yang pelik-pelik. Sebelah itu, sebelah ini. Ya. Baca mentera-mentera, jampi-jampi yang tak dipahami. Kalau dia jampi tu dengar bunyi bismillah tu tang bis. Ya, betul lah, lain semua pelan habis. Itu meragukan. Itu perbuatan yang meragukan. Jadi masyarakat perlu dididik untuk menjadi cerdik, menjadi bijak dalam kerangka Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana kebodohan masyarakat tidak menguntungkan sesiapa kecuali golongan-golongan yang ada kepentingan ini. Ya. Sebodoh-bodoh manusia hari ini boleh mendapat gelaran baba, mendapat gelaran tok guru, tuan guru, mursyid, ya, macam-macam. Ya. Tapi bila kita tengok pembahasan ilmiahnya, kupasannya, dia tak faham pun apa hak dia ajak. Jangan kata nak pergi cerita dia nak ulas pasal kelompok lain. Kan? Hak yang dia punya, hak aliran dia pun dia tak faham, dia nak cerita kat pengikut dia. Bayangkan betapa bertimpa-timpa kebodohan ini. Ya? Nas'alullah al-afiyah. Ya? Jadi ini adalah, kita kata perlu. Kerana perbuatan ni adalah syirik. Ada dulu kami pergi berjalan di satu negeri yang bukan di semenanjung Malaysia, tapi dalam Malaysia. Kan? Mula-mula saya ingatkan kita salat di satu surau. Ya. Ingatkan sebelah tu ada tanah perkuburan, tapi katalah amboi pelik dengan tempat ni. Kata kubur orang Hindu tapi sebelah surau. Sebab yang kata Hindu tu pasal kubur dia warna-warni, batu nisan tu cap macam-macam. Lalu kalau kita tengok tu kita tahu tu kubur orang India. Kan? Ataupun kubur orang Islam lah. Kata dah, kubur orang Islam lah. Kubur orang Islam. Awak macam tu pelik sangat dengan binaan-binaan. Jadi kita pun jarahlah kubur. Kan?
Tapi dia ada satu kubur tu menarik perhatian. Ya, kubur tu ada bumbung, ditutup dengan kain kuning. Kan? Jadi kita pergi tengok tu dia. Depan kubur tu ada ayam hitam tergolek. Mungkin malam tadi ke malam sebelum, tak tahu lah. Saya kita pagi. Allah Ustaz. Maknanya ada orang pergi sebelah lah. Maknanya benda tu berlaku, masih berlaku dalam masyarakat. Jangan kata tak ada. Jangan kata tak ada. Benda tu masih ada. Allah Ustaz. Jadi tak boleh. Wa ma uhilla bihi li ghairi wa ma uhilla li ghairi Allah bih wal munkhaniqah al maitatu khanqa, yang mati tercekik. Kambing, ayam, itik makan mati tercekik. Kan? Itik sudu-sudu tercekik batu. Tercekik besi. Mati. Keadaan sebelah. Maka ini adalah bangkai. Wal munkhaniqah. Wal mawqudhah al maqtulatu darba. Al mawqudhah yang kena pukul. Yang kena pukul. Baik. Cuma dibincangkan pada al mawqudhah ini. Kalau ditembak dengan senapang macam mana? Ditembak dengan senapang. Para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan tembak dengan bunduqiyah ini. Sebahagian ulama berpandangan bunduqiyah ini dianggap macam sembelihan. Diperkiaskan dengan situasi binatang yang memang tak dapat dibunuh melainkan dengan ditembak ataupun dia ada dua keadaan. Contohlah katalah lembu jatuh gaul, jatuh telaga, pergi buta. Nak angkat tak boleh, lembu ni besar, lembu Brahmin. Besar. Kan? Dan kalau kita biak, dia matilah, rugilah. Kalau nak angkat dia hidup-hidup, mungkin masa nak angkat tu mungkin tapak tengkok dia patah mati. Rugi satu hai. Jadi nak buat macam mana? Dia ulama kata, yang pertama kita tengok, boleh tak sembelih lembu jatuh ni? Boleh sembelih tak? Boleh turun di sembelih tak? Atau ada alat apa panjang boleh sembelih kat tengkok dia tak? Kalau tak boleh, maka dibenarkan untuk kita tembak dia ataupun tikam dia. Tak mana-mana bahagian yang memberi dia mati disebabkan tembakan atau tikaman itu dengan disebut bismillah, maka halal lah. Maka halal lah. Kalau tembak dengan bunduqiyah, ada yang kata dia macam sembelih, macam lepas anjing. Dia berkata macam lepas anjing. Tapi yang syarak benarkan ialah anjing atau binatang berburu. Kalau binatang kita ajak, anjing yang memang dia ajak berburu, maka tidak mengapa. Kalau dia memang sembelih, kalau dia memang tangkap, itu untuk kita. Akan datang ayat dari. Jadi yang selamatnya kalau kita berburu, kita tembak, pastikan kita sempat sembelih binatang tersebut. Tapi kalau kata kita tembak, lepas tu binatang tu lari, hilang, tiba kita jumpa mati kat mana, ada layak ke dalam mana ke, ini tak boleh. Pasal apa? Kita tak tahu dia mati sebab apa. Sebab kita tembak ke, sebab mati lemah ada layak ke, kan? Tak tahu. Dia kata tembak, lepas tu kita sembelih dia. Dan ada hayat mustaqirrah. Dia gedi-gedi. Lepas kita sembelih tu, tu sah. Wal mutaraddiyatu as-saqitatu min 'ulwin ila asfal famatat, yang mati jatuh
Jatuh mati, terlebok mati. Pun jadi bangkai. Wan natihatu al-maqtulatu binathin ukhra lah. Yang mati kena tanduk. Wa ma akala as-sabu'. Dan apa yang dimakan oleh haiwan liar. Minhu famat. Lalu mati. Tengok jumpa ada kebau, kena gigit dari rimau. Dah makan sebahagian, dia tinggal. Ada balance lagi daging dekat kebau tu. Boleh ambil tak daging tu? Tak boleh. La yajuzu syar'an. Itu adalah maitah, bangkai. Illa ma zakkaitum adraktum fihi ruh min hadhihi al-ashya'. Kecuali 5 perkara ini, kalau kamu sempat sembelih dia ketika keadaannya masih ada hayat mustaqirrah. Ka'an yataharrak biikhtiyarin minhu aw tatarrafa a'yainuhu aw tatrufu 'ainuhu aw yataharraku dhanabuh aw yarkudu birijlih. Seperti dia bergerak, dia masih boleh bergerak, ataupun matanya masih duk kelipok-kelipok, ataupun ekornya masih duk godek-godek, atau kakinya masih lagi boleh lari, atau lepas sembelih tu dia ada macam mengoh, ya, maka itu hayat mustaqirrah. Mesti ada hayat, mesti ada hidup lagi. Masa kita sembelih dia masih ada nyawa. Yang menandakan dia mati itu bukan sebab kecederaannya, tetapi sebab kita sembelih. Kalau mati sebab kita sembelih, tak ada masalah. Boleh je. Jadi illa ma zakkaitum, kecuali yang kamu sempat sembelih. Wa ma dhubiha 'ala an-nusub, dan apa yang disembelih atas nama an-nusub, iaitulah berhala. Jadi apa beza dengan yang tadi? Yang tadi wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih dengan selain nama Allah. Dia syarat sembelihan ni mestilah disembelih dengan nama Allah, bismillah, atau tidak disembelih dengan selain nama Allah. Kalau dia tak baca bismillah pun, dia tak sebut selain daripada bismillah, dengan nama wali dan sebagainya. Itu tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ni yang memang disembelih untuk mendekatkan diri kepada berhala, asnam. Macam yang sembelih yang hitam depan kubur tu, bomo kuning tadi tu. Wa antastaqsimu bil azlam, dan kamu minta pembahagian dan hukum dengan zulam, iaitulah qidhun, iaitulah dengan bekas anak panah. Iaitulah perbuatan menilik nasib di antara perkara yang Allah Ta'ala haramkan setelah Allah jelaskan larangan makanan binatang yang tak boleh dimakan. Allah lanjutkan dengan perbuatan yang dilarang, iaitulah menilik nasib dengan azlam. Macam kalau kita orang Cina pergi tokong kan, dia ada batang-batang kayu dia bubuh dalam tu. Lepas tu dia kocok, pop, terkeluar satu. Kan? Terkeluar satu, tengok tu apa nasib dia. Ini nama dia adalah al-istiqsamu bil azlam. Zalikum fisq. Demikian itu adalah kefasikan, yakni keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana perbuatan itu maknanya kamu percaya ramalan ghaib, ilmu ghaib, kamu sandar kepada selain Allah, dan kamu taat dalam hukum kepada selain syariat Allah Ta'ala. Maka itu adalah kesyirikan. Ya. Dan apa jua bentuk menilik nasib adalah dilarang, dan ianya adalah syirik seperti mana yang telah kita bahaskan dalam pengajian kita dalam kitab Tauhid. Nabi kata, man ata arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Siapa yang mai jumpa arraf, tukang tilik, lalu dia tanya soalan, lalu dia benarkan, tidak diterima bagi daripadanya salat 40 hari. Nabi juga kata, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjumpa tukang tilik, tukang tenun nasib, lalu dia membenarkan ramalan tukang tenun itu, tukang tilik itu, tukang tenung dan tukang tilik itu, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Kerana kita disuruh submit, kita disuruh menyerah diri kita kepada Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang benar-benar tahu destinasi kehidupan kita ini. Kerana dia yang telah menentukannya lebih awal lagi. Maka mempercayai ramalan-ramalan tukang tilik dan tukang tenung adalah berlawanan dengan akidah qada dan qadar, berlawanan dengan rububiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebab kata zalikum fisq. Kalimah fisqun maknanya ialah al-khuruju 'an at-ta'ah. Keluar daripada ketaatan. Itu makna fisq. Jadi fisqun itu ialah keluar daripada taat. Jadi semua dosa dan maksiat secara asalnya adalah fisqun, termasuklah syirik. ونزل بعرفة عام حجة الوداع اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Allah Ta'ala turunkan pada hari Arafah ayat perenggan ayat seterusnya. Iaitulah tengah-tengah ayat ini, itulah Allah Ta'ala kata Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Pada hari ini, hari apa? Hari Arafah. Yang kita akan sambut tak berapa hari lagi. Hari Arafah. Hari di mana Nabi SAW wukuf di Arafah pada Hajjatul Wada'. Ya, pada 9 Zulhijjah. Orang kafir yang kufur itu telah putus asa daripada agama kamu, ay antartaddu anhu ba'da tam'ihim fi dhalik lima ra'au min quwwatih. Jadi pada hari Arafah Hajjatul Wada' Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Allah Ta'ala kata, hari ini bila orang kafir tengok kamu, orang Islam dah kuat, ya, putuslah rasa tamak mereka untuk menghalang, untuk mematikan agama kamu. Mereka tahulah bahawa Islam ni mau tak mau, kita dah tak boleh nak hapuskan. Sampai hari kiamat, dia akan ada pengikut. Nak pupuskan terus Islam, tak mungkin. Jadi dah putus asa untuk mengeluarkan umat Islam daripada Islam. Bahkan umat Islam ni terlalu setia kepada agamanya, sehingga mereka tidak akan menerima ajaran-ajaran yang jelas-jelas berlawanan dengan agama Islam. Sebab itulah kita dapati tak ada orang yang main sebar ajaran sesat, dia main habaq kita, apa hak saya bawa ni cik, ni hak bukan Nabi Muhammad bawa. Pernah jumpa orang cakap macam tu. Tu namanya orang yang sangat bongok lah. Kan? Sesat manusia, dia berusaha untuk menyebarkan syubhat itu dengan syubhat kita panggil internal doubts. Syubhat dalaman. Dia putar belik ayat Quran, dia putar belik hadis Nabi SAW supaya kita menerima kesesatan yang dia bawa. Sebab apa? Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Memang mereka dah putus asa dah. Mereka tak boleh
nak memesongkan umat Islam daripada Islam, melainkan jikalau mereka pesongkan kefahaman Islam umat Islam itu sendiri. Sebab itu Cromer, penjajah British di Mesir, dia kata apa? Yang kita kena buat ialah memperbaharui Islam untuk reform, susun semula Islam. Kerana dia kata reform Islam, Islam no more. Hakikatnya Islam yang dah disusun semula bukan lagi Islam. Tapi orang Islam takkan perasan. Orang Islam takkan perasan kalau yang kita bawa itu adalah Islam yang disusun semula, namanya Islam, tapi isinya sudah lain. Jadi inilah taktik yang mereka guna pakai untuk menyesatkan umat Islam. Kerana apa? Kerana memang mereka hakikatnya Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada kita, ya isal ladzina kafaru min dinikum. Dia dah putus asa dari sudut nak mengeluarkan umat Islam secara terang-terangan daripada agama Islam. Ya. Jadi usaha-usaha yang mereka buat ialah mereka boleh buat al-makru. Tetapi Allah Ta'ala kata fala takhshawhum wakhshawhum. Maka janganlah kamu takut, kamu gerun dengan mereka, tapi takutlah dan gerunlah dengan aku sahaja, kata Allah. Maka usaha mereka pasti gagal, akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan gentar, jangan takut, teruskan dakwah, teruskan menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah arahan Allah Ta'ala di sini. Yang kita kena takut ialah azab Allah kalau kita tak menyampaikan kebenaran. Yang kita takut ialah kemurkaan Allah, ketidakredaan Allah kepada kita kalau kita tidak menyampaikan agamanya, tidak menjelaskan kebenaran dan menyembunyikan kebatilan. Ya. Jadi ini yang kita patut bimbang, bukannya dengan celaan makhluk, celaan manusia, kerana celaan mereka tidak ada sebarang nilai dan kesan yang mudarat. Allah kata la yadurrukum illa adha. Mereka tidak boleh memudaratkan kamu kecuali dengan dia menyakitkan, sama ada fizikal atau perasaan kamu. Tapi dari segi nak memberi bekah yang buruk berpanjangan, tidak ada. Dia tidak akan memberi kesan kepada keberlangsungan agama kamu. Ya? Dan apa yang nak menimpa kita daripada keburukan tetap akan timpa kita, dan apa yang Allah dah letakkan daripada kebaikan tetap akan dapat kepada kita. Ma asabaka min Nabi kata annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dah jelas. Ya? Maka tidak perlu lagi kita nak risau dan takut dengan makhluk, ancaman makhluk. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, hukum hakamnya, fardu-fardunya. Di mana tidak turun lagi lepas ayat ini hukum hakam halal dan haram. Kata pengarang, kata tidak ada lain. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kamu nikmatku bi ikmali wa qila bi dukhuli Makkah aminin. Yani dengan sempurnanya agama itu sempurnalah nikmat. Dan ada yang kata maknanya dengan masuknya Mekah aman sejahtera, nikmat sempurna, dapat buat haji. Umat Islam masuk Islam berbondong-bondong. Wa raditu
lakumul Islam madina, dan aku redha bagi kamu. Yang kata ikhtar tu, aku pilih. Yang sahihnya makna radhi tu di sini adalah radhi tu, aku redha. Dia kata aku redha, ya, bagi kamu Islam sebagai agama, sebagai jalan dan cara untuk kamu mendekatkan diri kepada aku. Makna kata lain daripada ni aku tak redha. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Dan Islam dalam ayat ini ialah dalam ayat Al-Maidah ni, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang dia bagi syubhat, dia kata semua agama Islam menyerah diri kepada Allah. Tak betul. Hanya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang menyerah diri kepada Allah. Lain daripada Islam tidak ada menyerah diri kepada Allah. Dia menyerah diri kepada selain Allah. Dia menyekutukan Allah pada ibadah. Dia berkata Kristian pun menyerah diri kepada Allah. Tak, bohong. Kristian menyerah diri kepada padri dan hawa nafsu. Yahudi pun sama. Agama-agama lain lebih-lebih lagi. Menyerah diri kepada Allah ini maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah. Dan ayat ini para ulama menjadikan dia dalil dan hujah bahawa tidak ada lagi tokok tambah dan pengurangan dan pengubah suaian agama. Seperti mana kata Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, man ibtada'a bid'atan wa za'ama annaha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang buat bid'ah wa ra'aha hasanah, lalu dia menganggap bid'ah yang dia buat itu adalah baik, elok, maka dia telah menyangka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya sebagai rasul. Lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu Islam dina. Faman lam yakun dina lam yakunil yawma dina. Kerana Allah Ta'ala kata, pada hari ini aku dah sempurnakan Islam sebagai agama kamu. Agama kamu. Aku redha Islam, aku cukupkan nikmatku. Aku redha Islam agama kamu. Maka apa yang bukan agama pada hari ayat ini diturunkan, bukanlah agama pada hari-hari lain. Subhanallah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Apa dia? Sama-sama kita sebut. Kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu, setiap bid'ah itu sesat, walaupun orang kata baik. Apa dua perkataan? Satu perkataan Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua perkataan Imam Malik, tok guru Imam Syafi'i. Ya? Jadi kalau kita faham macam itu, kita faham bahawa perkataan Imam Syafi'i, al-bid'atu darban mahmudatun wa mazmumatun, mesti ada konteks yang berbeza dengan konteks ini. Sebab tak mungkin ulama menyanggah sabda Nabi. Sebab Nabi kata kullu bid'atin dalalatun. Kullu bid'atin dalalatun ni, kalau orang yang belajar mantik, ialah qadiyah kulliyah, mujabah. Jadi kalau kita kata ada bid'ah yang tak sesat,
Maknanya kita kata kita naqid qadiyah ini. Kita kata ba'dul bid'ati laisa dhalalah. Itu apa dia? Itu naqid. Itu ialah kita panggil lawan kepada statement yang kita guna dalam debat untuk patahkan hujah musuh. Hujah lawan. So maknanya orang hak pergi kata tak semua bid'ah sesat, sedangkan Nabi kata semua bid'ah sesat, dia ni duduk berdebat dengan Nabi SAW. Jaga-jaga. Jadi dia kena faham dahulu konteks perkataan ulama. Sebab ulama kita kena husnuzan dengan mereka. Tak mungkin ulama ni sengaja nak pergi lawan cakap Nabi SAW. Bila kita perhati perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, rupanya ada dua riwayat. Satu kata al-bid'atu darban, bid'ah dua jenis. Satu kata al-muhdatsatu darban. Perkara-perkara baharu itu dua jenis. Makna kata yang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nak maksudkan dengan bid'ah ialah dari segi bahasa. Manakala yang ulama lain yang kata semua bid'ah itu sesat dari segi syar'i. Maka kita kena tahdid dulu mafhum bid'ah. Sebab itulah kata para ulama, punca kesesatan ni ialah pada lafaz yang ijmal. Lafaz yang sama-samar makna ni. Kadang-kadang kita berdebat, kita ingat kita berdebat dalam isu yang sama. Rupanya isu tak sama, berbeza. Dan ini kita kena dakik, kita kena pastikan. Ahli bid'ah dia akan buat macam ni. Kita mungkin lawan dengan Syiah. Tiba-tiba orang Syiah tu kata, apa tak dah? Ulama ahli sunnah wal jamaah juga membenarkan, ada yang membenarkan nikah mut'ah. Kita sudah gelabah. Kita dah gelabah. Uish, ada lah ulama ahli sunnah yang kata boleh nikah mut'ah. Relax lah bang. Baca dulu bagi betul-betul. Sungguhkah nikah mut'ah hak yang ulama ahli sunnah wal jamaah sebahagiannya kata boleh tu sama dengan nikah mut'ah hak puak daripada buat tu? Bila kita periksa, yang pertama sekali pandangan yang kata nikah mut'ah boleh ni pandangan yang syaz, yang berlawanan dengan dalil yang sahih. Yang meriwayatkan hadis pengharaman nikah mut'ah ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sendiri daripada Nabi SAW. Yang kedua, nikah mut'ah yang diperselisihkan dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah itu nikah yang cukup syarat dan rukunnya. Cuma ada tempoh masa ditetapkan berapa lama kahwin. Itu saja. Ada saksi, ada wali, ada mahar. Wanita yang dikahwini itu wanita yang memang halal dikahwini. Bukan mut'ah macam Syiah Iran. Mut'ah dengan bini orang. Ya. Tak ada saksi, tak ada mahar, tak ada apa. Macam dia hanyalah melanggan pelacur sahaja. Nasallallahu al-afiyah. Adakah sama? Tak sama. Perkataannya sama. Ya? Sebab itu Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dia kata, pertarungan antara kita dengan Western civilization sekarang ini ialah pada makna. Perkataan tu sama, tapi makna tu beza. Islam agama moderate. Ya, agama moderate. Tapi perkataan moderate ni ada 1000 makna. Kalau 1000 orang cakap, 1000 makna. Kita berada pada ma'rakatul ma'ani. Peperangan makna. Bukan baharu, lama dah, daripada dulu lagi. Bid'ah yang muncul dalam Islam ni, bid'ah kalimah, bid'ah lafaz, istilah. Ahli kalam, mereka buat istilah-istilah
yang dengan istilah itu mereka jadikan ukuran akidah. Tapi istilah itu disangka maknanya sahih, rupanya maknanya batil. Dia berkata Allah bukan jisim. Kalimah jisim ni, masa orang awam, orang Arab yang tak tahu apa, yang bukan mengaji sangat pun, tapi dia hidup di zaman salam, masa Jaham bin Safwan, mereka kata Allah Ta'ala laisa jisman. Apa yang pakcik, makcik awam faham kataan ni? Hak mereka ni yang sekadar duduk di hujung-hujung kelas Imam Ahmad, yang sekadar duduk di hujung-hujung kelas Imam Malik. Orang awam zaman tu macam tu lah. Jangan ingat orang awam zaman tu macam orang awam zaman kita. Ya. Itu habis awam lah. Kan? Hak duduk hujung-hujung. Kan? Itu habis awam lah. Orang awam yang zaman itu, bila dengar Imam apa, dia ingat apa perkataan Jaham bin Safwan kata Allah bukan jisim. Apa dia faham jisim? Yang dia faham dengan fitrah dia, dengan bahasa Arab yang dia cakap hari-hari ialah Allah bukan, Allah tidak berbadan macam manusia. Itu maksud dia. Allah Ta'ala tidak ada badan macam manusia, macam haiwan. Tidak ada darah daging. Betul tak maksud tu? Betul. Memang Allah Ta'ala bukan ada badan darah daging. Tapi Jaham bin Safwan, masa dia sebut perkataan ni, dia ada makna lain. Dia ada makna dia sendiri. Makna dia ialah dia nak menafikan sifat. Subhanallah. Menafikan sifat. Hari ni orang wahdatul, demikian juga berlaku pada orang sufi. Orang sufi baca perkataan ulama-ulama tasawuf yang awal zaman salaf. Dia berkata at-tasawwufu al-julusu ma'allahi bilahum. Tasawuf itu engkau duduk dengan Allah tanpa mereka. Perkataan ni masa zaman salaf, ketika mana umat Islam masih faham makna tauhid uluhiyah, masih faham makna la ilaha illallah la ma'budu haqqun illallah. Apa yang dia faham? Maknanya jelas. Maknanya adalah kita bila kita beribadat kepada Allah, kita jangan ingat benda lain lah. Khusyuk. Ikhlas. Tidak ada riak. Tidak ada ujub. Makna very simple. Al-Junaid Al-Baghdadi kata at-tasawwufu ayyumitaka al-haqqu an nafsih wa yuhyika bih. Tasawuf itu Tuhan matikan kamu daripada diri kamu dan dia hidupkan kamu dengannya. Orang ahli sunnah wal jamaah yang hidup zaman Al-Junaid Al-Baghdadi, zaman salaf, dengar Al-Junaid cakap macam ni, apa dia faham? Jadi simple. Maknanya kita tidak lagi ikut hawa nafsu kita ikut kehendak Allah yang syar'i. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggal. So simple makna. Tapi bila main golongan ahli falsafah, yang mereka ni ada falsafah mereka sendiri tentang makna wujud, tentang makna Tuhan, tentang makna ibadah, tentang konsep ilah, tentang konsep al-khalq wal ihdas, macam-macam perkara ditakwilkan dengan makna yang batil. Kita kena hati-hati. Sebab itulah perkataan, ya, kadang-kadang sedap tapi makna batil. Dan ini adalah sunnah ahli bid'ah daripada awal hari dia muncul. Masa dia berkata dekat Ali bin Abi Talib, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah. Ali kata, kalimatu haqqin urida bihal batil. Perkataan betul, makna batil. Ini adalah slogan, ini adalah metodologi am ahli bid'ah. Dia guna perkataan yang betul, tapi makna dia menyimpang 360 darjah. Kita kena hati-hati. Nah, hari
orang duk sebar wahdatul wujud. Dia berkata, kami terima wahdatul wujud, bukan wahdatul wujud yang orang faham Tuhan bercampur dengan makhluk. Itu tak betul dia berkata. Mana ada Tuhan campur dengan makhluk, ittihad dan hulul, dia kata tak ada. Yang tu sesat. Pasal orang duk faham hulul dengan ittihad ni agama Kristian. Tuhan daripada tidak ada unsur darah daging menjelma jadi manusia, masuk dalam badan Jesus. Kan? Kami tolak konsep ni. Kami bukan wahdatul wujud, kami bukan macam tu. Kita kata dekat mereka, hampa dengan pakcik-pakcik, makcik-makcik yang duduk kedai kopi, dengan abang-abang, adik kakak duduk melipat kedai vape, hampa boleh lah temberang. Kan? Sambil duk tengok hampa ceramah buka YouTube, sambil duk fu asap rokok berkepul-kepul, boleh lah hampa nak kaki kelentong. Tapi yang dengar hampa bercakap ni bukan orang macam tu saja. Janganlah underestimated orang punya intelektual. Janganlah bodohkan orang. Ya? Memanglah hampa wahdatul wujud. Wahdatul wujud memang mengkafirkan orang yang kata hulul dan ittihad. Betul tak? Sebab di sisi wahdatul wujud, wujud hanya satu. Hulul dengan ittihad ada dua. Tuhan dengan makhluk jadi satu, bergabung. Di sisi orang wahdatul wujud, Daud Al-Qaisari sebut dalam syarah Fususul Hikam dalam muqaddimah, ini adalah syirik. Di sisi mereka, di sisi orang wahdatul wujud. Kan? Sebab tu salah seorang ulama Asy'ariyah, lupa sama ada Taftazani ataupun Nasafi, kata memanglah bila sekali dengar dia cakap macam tu macam bagus, tapi hakikatnya kata beliau ini lebih teruk daripada hulul dan ittihad. Akidah wahdatul wujud lebih kufur daripada hulul dan ittihad. Dia bukan hulul dan ittihad, dia adalah the next level. Yang tahap kufur dia lebih tinggi lagi. Sebab bagi dia al-khalqul musyabbah huwa al-haqqul munazzah. Itu berkata Ibn Arabi dalam Fusus. Makhluk yang ditashbihkan itu adalah Tuhan yang disucikan sendiri. Tidak ada beza. Huwa. Yang lebih teruk lagi. Yang berbeza dari sudut i'tibarat, dia kata. I'tibar. Dia kata makhluk ni zil, bayang. Kita ni bayang Tuhan. Bayang. Macam bayang. Macam bayang kita bila kita kena cahaya. Bayang kita tu apa dia? Kita. Dia lah. Bukan benda lain. Waham, tak ada wujud. Yang wujud tu kita saja. Bayang kita tak ada. Hanya pantulan saja. So dia kata kita ni hanya pantulan Tuhan. Tak ada wujud. Yang wujud tu Tuhan. Ada lebih kufur daripada tu. Dia kata wujud Tuhan wujud majazi. Wujud Tuhan wujud hakiki. Wujud kita wujud majazi. Allahul musta'an. Dia kata sebab kita wujud disebabkan wujud Tuhan. Betul ke ayat ni? Kita wujud sebab wujud Tuhan. Tak betul ya kan? Tak betul. Salah. Kita wujud sebab kita dicipta oleh Tuhan. Wujud Tuhan sifat nafsiyah dia. Wujudul bari nafsul bari. Wujud Tuhan ialah zat Tuhan. Tak ada kaitan dengan kita. Wujud kita ialah kita. Tetapi yang memberi bekas kepada kewujudan kita ialah ijaduhu tabaraka wa ta'ala.
penciptaannya, kudrahnya. Ya. Perbuatannya, al-khalq. Itu yang memberi kesan kepada kewujudan kita. Intabihu. Dengar ayat mungkin sedap, tapi batin, makna dia cukup batin. Dia kata, kita wujud kerana wujud Tuhan. Tak betul. Salah. Kita wujud kerana kita dicipta dan diwujudkan oleh Tuhan. Ijad, bukannya wujud, ijad. Ini contoh, mainan kata, nampak macam sedap tapi makna menyimpang 360 darjah. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Baik. Jadi poin dia balik cerita kita tadi ialah makna kita nak faham makna kalimah bid'ah tu, kita kena faham elok-elok. Jangan main ambil sahaja. Ya. Lepas tu kita praktik salah. Kebanyakan bid'ah hasanah yang orang kita buat hari ini, kalau pergi tanya balik dekat Imam Syafi'i, pergi tanya balik dekat Al-Izz bin Abdul Salam, dia sendiri takkan iktiraf benda tu bid'ah hasanah. Sebab kita, mereka sekarang ni yang buat bid'ah, yang kata bid'ah hasanah ni adalah mereka hanya ambil nama tapi tak ambil isinya. Tak ambil kefahaman. Tak ambil kaedah dan dawabit yang ditetapkan. Jadi kita kena hati-hati. Dan tengok ya, Allah Ta'ala ya, lepas dia cerita pasal hukum hakam makanan, dia sebut agama sempurna. Subhanallah. Kerana dengan penjelasan hukum hakam yang begini rupa, yang begini detail, terbayangkah di mata kepala kita ini ada benda yang Tuhan tertinggal? Yang Tuhan tak jelas kepada kita. Kalau benda apa yang kita boleh makan, tak boleh makan, binatang yang jenis macam mana, kondisi binatang, macam mana yang boleh makan, tak boleh makan. Sedetail ini Tuhan jelaskan. Terbayangkah kepada kita ada benda yang Tuhan tertinggal, tak cerita kita hukum hakam yang kita perlukan di dunia ni, yang kita nak kena cari ajaran, ideologi lain? Tak mungkin. Tak mungkin. Ya? Itu. Nampak tak? Bahawa Islam tu agama yang lengkap, yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan manusia. Nah. Baik, naktafi bihadzal qadar, masa pun dah habis. Jadi kita bercukupan sekadar itu dulu, insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dapat memberi manfaat dan faedahnya kepada kita. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.